dengan anak-anak dia, dia tak paksa pun dia cakap. So, jadi member saya kata, leceh Pak kalau jadi macam ni. Saya bang dekat member saya ni. Sebenarnya macam ni, orang yang biasa duduk di Europe, orang yang biasa duduk di luar negara, yang mana tahu permainan-permainan permainan-permainan preacher man, mereka tahu ahli-ahli agama Kristian ni dan penyampai-penyampai, we call so-called messenger who deliver a message. Kadang mereka mai jumpa kita, sorry, minta maaf, aku ada message daripada Jesus Christ kat hang. Tetapi orang yang mana hidup dalam tekanan ataupun orang yang hidup dalam nak cari kebenaran, tak jumpa kedamaian dan ketenangan hati. Sedangkan Tuhan kata, datanglah kepadaku wahai seketul hati yang tenang. So, tiba-tiba orang ni main masuk. Dia main masuk, dia bercakap dengan tenang, dengan bahasa. Dia tak cerita pasal peganglah cross, peganglah Bible. Tak. Dia cerita kaedah apa yang Jesus Christ cakap. Dan apa Nabi Allah Isa AS menyampaikan, bagaimana kaedah apa. Kaedah dia lebih kepada tasawuf, lebih kepada mencuci hati dan to set yourself calm down, relax, dan how to talk and how to solve. Itu kaedah-kaedah yang kita boleh jumpa dalam Bible, kita boleh jumpa dalam apa yang Jesus selalu cakap. Dia kata love your neighbors, lagi satu dia kata love your enemies, lagi satu dia kata berbaiklah dengan orang yang membenci hang, berbaiklah orang yang insulted hang, yang fitnah hang, yang jangan reply macam mana mereka buat kat hang. So bila preacher man, orang-orang agama Kristian ni mai kat kita bawa kaedah dalaman tentang agama Kristian tu, so kita pula refer pula dalam apa yang berlaku pasal dunia internet. Kita boleh tengok dalam internet, ustaz-ustaz di Malaysia garang dan ada yang sanggup menabur fitnah dalam masjid dan menyebarkan sesuatu yang tak ada bukti dan membuat seolah-olah, baiklah, kalau kita kata, kita selalu dengar Bible telah diseleweng. Okey, baik. Kalau kita bersetuju bahawa Bible telah diseleweng, it's okay, pasal kita ada Al-Quran. Tetapi cuba kaji balik. Pergi sekolah darjah 1 sampai tingkatan 5 belajar agama, pelajaran mata pelajaran agama, keluar pergi sekolah agama, ataupun balik tengah hari mak suruh pergi sekolah agama pula di masjid atau di surau ataupun sekolah agama dalam kampung. Tak tahu bila dah besar punya akal fikir, orang post gambar bihun pun hampa maki hamun. Orang tuduh sesat, tak ada bukti sesat pun hampa share. So jiwa hampa, hati hampa, akal hampa ni yang mengikut Quran yang sepastinya tidak diselewengi, kenapa end up macam tu? Mudah fitnah, mudah menyebar benda yang tak baik. Sedangkan mereka yang membawa Bible bercakap dengan tenang, dengan elok. So hari ni di sini is about the time kita kena realize, seolah maksud saya JAKIM ke, institusi kepahaman Islam, Persatuan Mufti ke, ahli-ahli fatwa, ambil siasatan dan ambil perhatian berat kepada penceramah-penceramah so-called messenger who deliver the message from Quran, from kitab, whatever it is, hadis. Perhati mereka ni. Kenapa dalam masjid mereka sanggup fitnah dan berkata sesuatu yang tak ada facts. So bagi orang-orang yang bukan Islam, kalau tengok video-video macam ni, so mereka start to realize, bukan agama, bukan Quran, bukan Bible yang boleh dipersalahkan.
adalah diri yang tidak menyedari bahawa Allah berserta, Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah juga mengetahui. So, hari ini bukan agama yang membuat orang tu faham, adalah kesedaran bahawa Allah itu berserta. So, kalau dalam kaedah solat yang dikatakan, dalam kaedah solat yang banyak yang mengata la mawujud, sebelum solat ni kena sedang tak ada yang wujud melainkan Allah Ta'ala. Okey, so berhakikatlah hanya pada Allah. So rahsia khusyuk tu adalah tiada yang wujud melainkan Allah. So kenapa ilmu makrifah tak dilegalizekan di Malaysia supaya memahami dengan lebih tepat kaedah hayya 'alas solah, la haula wala quwata illa billah hil aliyyil azim, dan juga bila dia sebut marilah menuju kejayaan, kita tak ada daya upaya. So bila ilmu ini tak dilegalize, maka orang meneka-neka. Bagi orang yang nak berjujur, dia pun pergi cari kat Kristian, dia pun pergi cari dekat Buddha. Sekarang dia pun banyak berlaku di macam tu. Aku berjumpa banyak orang yang mengaku keluar daripada Islam dan tanya, tolong, adakah betul perbuatan aku? Aku tanya dia, hang mempertuhankan agama. Itu sebab hang boleh pecah jadi dua, daripada agama Islam belah pergi agama Kristian. Tetapi kalau hang menyedar kitab Bible dan kitab Quran ni adalah diturunkan kepada nabi-nabi yang terpilih, tetapi dipesongkan. So kalau kaedah pesong hari ni kita tengok Al-Quran yang tak boleh dipesong, terpelihara. Dalam surah 15 tu baca, dia ada sebut tiada siapa yang boleh buat apa kat Quran ni. Depa memelihara dan menjaga. So tak ada istilah orang boleh pesong Al-Quran, tetapi mungkin istilah yang ada, orang tu masalah sikap. So hari ni yang terpaksa cari dalam agama Kristian, akhirnya bila ditanya Bible tu kah yang bagian tenang atau hati, ketul hati hang yang tenang? Kalau hang tak erti baca, tak erti menulis, apa arti Bible tu kat hang? Kalau hang pula bisu dan pekak, apa artinya agama kepada hang? Tetapi orang bisu dan pekak, Allah berserta. Orang yang tak erti menulis pun Allah berserta. So hari ni di Malaysia ni kita nak tanya, mengenal agamakah diwajibkan dengan dahulunya atau awaludin ma'rifatullah? Supaya bila kita mengenal Allah, just tak peduli sangatlah hang mai daripada agama apa. Bila tanya dia, adakah kamu mempertuhankan Tuhan? So kalau dia kata dia mempertuhankan Tuhan, kita boleh sembang dengan dia abad Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Tuhan tu satu. Depa panggil Tuan Allah. Kita boleh cerita kat depa tentang the secrets of secrets. Kita boleh cerita tentang macam-macam kat depa, tetapi bila ilmu makrifatullah dituduh sesat, yang menuduh pula orang yang membaca Quran yang pergi buat dah kaedah-kaedah agama. So nak tanya hari ni, kalau Quran yang tak diseleweng tu, macam mana boleh mewujudkan orang yang seperti hampa, suka fitnah orang, suka buat naya kat orang, suka tuduh orang sesat, bukan satu benda yang mudah, tapi hampa buat biasa-biasa dalam masjid pula. So tak surprise lah kalau orang pergi cari agama lain, sebab kita tidak berjujur dalam solat kita. Surah An-Nisa ayat 142. Macam mana? Apa yang dimasukkan? Kalau Allah tu baru nama bagi kita. Kita kena mengenal ampunya nama. Bayang tak bergerak kalau ampunya bayang tak bergerak. Ampunya bayang tak bergerak kalau tak digerakkan. So kita nak kena kenal bayang pen tu siapa, pen tu siapa, dan tangan yang menggerakkan. Kita kena tahu hayat, hayyun, kaunuhu hayat. So nak go on dah panjang. Bateri pun tadi kong. Okay, so lepas sambung satu benda yang ambil kesempatan perang ke arah kebenaran, iaitu
kalau Islam tu betul, kalau Al-Quran tu tepat, mesti tak ada orang yang mengaku Muslim akan melakukan fitnah, especially dalam masjid. So we fight for it, sebab agama-agama lain sedang main peranan yang sangat cantik. Kalau hampa nak tahu, tiap-tiap hari ada orang minta nak masuk agama Kristian. Apa sebab? So it's a time for us. It's time for us untuk cerita kat mereka Quran tu cantik, mengenal diri, mengenal Allah, ketenangan ada kat kita. Walaupun hidup penuh dugaan, walaupun hidup dicaci, dimaki, difitnah, walaupun diduga dengan suasana luar atau suasana dalam. Sebab we have turning point, iaitu sebaik-baik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. I love you all. Haters or likers, I love you all. Trust me, I love you all. Because aku tahu hampa pun siapa.